Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Selamat malam, apa khabar? Hari ini hari Ahad, 20 April 2020. Saya berlangsung sekali lagi secara live bersama dengan anda. Dan semalam saya tak dapat nak join live lah, tak dapat nak conduct sesi live sebab saya tak berapa sihat, demam pula tiba-tiba. Okay, tapi hari ni Alhamdulillah dah bertambah baik. Okay, dah makan ubat dah. Okay, so kita sambung sesi live video kita di Nizam Malik page. Malam ni agak lewat, biasa saya janji nak live pukul 9 malam. Tapi malam ni saya terpaksa lewat sikit, pukul 10 malam saya start live. Okay, so saya harap anda boleh join sesi live video saya, boleh join ramai-ramai. Okey, dan kita akan borak topik berkaitan dengan saham malam ni. Yang specialnya saya nak share dengan anda macam mana cara nak buat profit secara capital gain dalam saham. Okey, so topik ni sangat-sangat penting, sangat-sangat mahal. So kalau anda tidak join sesi live video ini dan tonton sampai habis, sangat-sangat rugi. Okey, dan because of topik ni adalah topik yang sangat penting berkaitan dengan buat profit dalam saham secara capital gain, video ini akan di-delete sebaik sahaja saya selesai live video ini dan anda tidak akan dapat tonton lagi video ini pada masa yang akan datang. So saya harap anda boleh tonton secara live, okey, dan dengarkan perkongsian saya macam mana caranya nak buat profit secara capital gain. Okey, apakah yang betul tentang trade saham, okey, dan macam mana nak konsisten dalam aktiviti trade saham. Okey, dan selepas anda tonton video ini, anda akan lebih jelas lagi macam mana caranya untuk berjaya dalam saham, macam mana caranya untuk consistent profit dalam saham. Okay, so kalau anda sedang menonton secara live, bantu saya untuk klik like dan klik button share terlebih dahulu. Okay, supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sesi live video ini. Okay, dan klik button share. Alright, dan ramai-ramaikan sesi live video saya pada malam ini. Okay, so saya bagi anda 30 saat untuk klik like dulu, klik like Nizam Malik page dan juga klik button share. Okay, kemudian kita akan start sesi live video ini dan kita akan start dengan perkongsian yang super duper power malam ni. Okay, so sebab semalam saya tak live, jadi malam ni saya nak bagi konten yang super special. It's about making profit dalam saham. Saya nak menjawab tentang persoalan yang ramai orang salah faham tentang cara buat profit secara capital gain di Bursa Malaysia. Okay, alright, so kalau anda sedang menonton, say hi dekat ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Okay, Chiu Bun Eng, hi Tuan Nizam, hi, apa khabar? Zawani Razali is watching. Muhammad Sofi Hashim, salam from Langkawi, terima kasih kerana join sesi live video ini. Chiu Bun Eng, salam dari Singapore ke SG? Yes, Singapore. Okay, so terima kasih. So saya ada viewers dari luar negara. Tak sangka malam ni tiba-tiba live, tiba-tiba views dari Singapore. So terima kasih banyak kerana menonton daripada jauh-jauh. Tak adalah jauh sangat sebab saya di Johor Bahru. So Singapore dekat sebelah saya sahaja, dalam berapa kilometer sahaja kita berpisah di Tambak Johor. Okay, so terima kasih kerana menonton secara live. Bantu saya untuk klik button share. Okay, ramai-ramaikan sesi live video saya malam ni. Saya nak kalau boleh kita touch 100 views. Bantu saya untuk klik button share. Kalau seorang share satu kali, kita akan dapat 60 views, dan share lagi kita akan dapat 100 views. Okay, so bantu saya untuk sesi live video pada malam ini. Alright, kita ada Ain Aziz, Assalam Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Top fan saya Nadiah Zahrul, Assalam Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fauzina Johari is watching. Putri Raihana, salam dari Sabah. Wow, Sabah jauh tu, jauh nun di sana. Lebih kurang 2 jam direct flight ke Johor Bahru, dari Johor Bahru ya. Okay, Muhammad Niza Kusaini 2 is watching. Sekejap, saya nak terangkan sikit saya punya screen ni, tak berapa jelas. Okay, baru nampak jelas sikit sesi live video ni. Okay, Muhammad Khalil Abdul Hamid, salam Tuan Nizam. Ciu Bun Eng, I kerja Singapore, so salam Singapore ya. Okay, alright, kerja dari Singapore, terbaik tu. Okay, bagus. Okay, alright. Magdalena Chi Sabri MSMN is watching. So terima kasih kerana menonton secara live. Okay, dan kita sekarang masih lagi dalam tempoh PKP for sure. Tempoh PKP dilanjutkan sehingga 28 April 2020.
Okay, so kita sekarang 20 April, 8 hari lebih kurang seminggu sahaja lagi untuk kita mengharungi tempoh PKP. Lepas tu mungkin sambung lagi. Okay, for sure lah sambung lagi. Takkan tak sambung pula kan. Okay, dan bercakap tentang seminggu lagi, tak sampai seminggu lagi sebenarnya kita akan masuk ke bulan baru dalam bulan Islam iaitu bulan Ramadan. Inilah bulan-bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan di mana penuh keberkatan, penuh dengan ganjaran, okey. Dan sesuatu yang sangat-sangat istimewa adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan, okey. Dan kita akan bermula pada, kalau tak silap saya, pada hari Jumaat ni kita akan bermula berpuasa. Okey, jadi saya nak sharekan dengan anda momen ini di mana kita nak buat persediaan untuk masuk ke bulan puasa. Okey, walaupun kita akan menyambut tahun ni, bulan puasa tahun ni di waktu kita menempuh PKP, okey, mengharungi PKP yang serba tidak mudah, okey, tetapi dia akan jadi satu pengalaman yang bermakna, satu pengalaman yang tidak akan dilupakan. Okey, so hopefully tahun ini Ramadan akan jadi tahun yang lebih baik. Kita dapat berpuasa di keselesaan rumah kita. Okey, dan kita dapat tingkatkan amalan kita. So mungkin dah boleh start baca Quran lebih banyak lagi pada waktu ni, lancarkan bacaan Quran, hafal surah-surah pendek supaya kita dapat gunakan surah-surah pendek tu dalam solat fardu kita, okey. Dan boleh kita solat jemaah dengan family kita, dengan wife kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, siapa yang ada keluarga. Okay, so hopefully kita jadikan tahun ni tahun Ramadan yang lebih baik walau apa pun situasi kita. Okay, orang yang berjaya adalah orang yang positif. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa looking forward for better tomorrow. Mungkin hari ni tak berapa cemerlang, esok kita buat lebih baik lagi. Okay, dan orang yang kurang berjaya adalah dia sentiasa komplain. Okay, sentiasa komplain, cakap keadaan ni tak best, keadaan ni bosan, keadaan ni serba mencabar dan sebagainya. Okay, so kita tukar mindset kita. Okay, ada satu perkara yang saya nak share dengan anda sebelum saya cakap tentang profit secara capital gain. Macam mana kita nak change mindset. Okay, saya ada terbaca satu ni dekat Facebook ke kat mana, dia cakap macam ni tau. Selalu kalau kita terlambat, kita akan cakap sorry I'm late. Okay, so macam mana kita nak ubah mindset kita untuk jadi lebih baik adalah kita akan cakap thank you for waiting for me. So itu cara languaging yang kita boleh tukar. Instead of sorry saya lambat, tapi kita tukar kepada terima kasih kerana menunggu saya. Terima kasih kerana sudi untuk menunggu saya. So itu adalah cara macam mana kita nak languaging yang lebih baik. Okay, supaya kita jadi lebih positif dan bukannya negatif sentiasa. Okay, so hopefully perkongsian ni bermanfaat, anda boleh amalkan dalam seharian anda. Okay, cara kita bercakap dengan family kita, dengan orang sekeliling kita, improve cara kita, insyaAllah kita akan jadi lebih bahagia lagi. Okay, alright, so terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Kita ada Tuan Naim, salam Zizi Azmi, M Hafizi Dahlan dah share, terima kasih kerana share. Okay, Magdalena Ci, salam PKP dari Kota Kinabalu, Sabah. Jun Halifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright, so bagi anda yang baru saja follow saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu anda yang masih lagi newbie dan zero knowledge berkaitan dengan saham, okay, untuk kenal apakah itu saham yang sebenarnya. Dan sejak beberapa tahun yang lepas, saya aktif mengendalikan seminar, training, workshop, coaching dan sebagainya untuk membantu mereka yang newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay, so sejak beberapa tahun lepas juga saya dah bantu lebih 3,000 orang, okay, newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah jana wang dari saham sehingga 3 angka, 4 angka, 5 angka pun ada secara konsisten. Dan apa yang penting yang saya kongsikan dalam program-program saya adalah macam mana kita nak ada sistem yang membantu kita untuk beli saham dengan potensi peluang untuk buat profit secara konsisten. Dalam masa yang sama kita boleh limitkan kerugian kita kepada satu percentage yang kecil. Okay, so macam nak buat benda tu, itulah yang saya train dalam program-program saya. Dan Alhamdulillah saya dah lihat ramai orang yang dulunya tak tahu apa itu saham, okay, sampailah boleh lakukan aktiviti trade saham tu secara independen, tidak bergantung kepada buy call, okay, dan tidak beli saham ni cuba-cuba. Dia ada kajian saham yang dia boleh buat yang dengan yakin, dan dia boleh trade saham dengan result yang expected lah. Itu lebih kurang macam tu. Okay, so masalahnya ramai orang nak terlibat dalam saham, ramai orang nak buat duit dalam pasaran saham, ramai sekarang ni mula nak mencari jalan macam mana nak belajar saham. Saya baru-baru ni saya tengok dekat Facebook, ada ramai orang tag saya,
ramai orang cakap nak belajar saham. Jadi student-student saya ni tag lah saya. Okay, nak belajar saham, belajar dengan Nizam Malik. Okay, tetapi saya tak respon pun. Okay, sebab kalau nak belajar, dia akan cari. Okay, dia akan pergi cari dan hubungi saya kalau nak belajar saham. Okay, tetapi maksudnya macam tu. Waktu-waktu sekarang ni, mula orang mencari cara untuk belajar saham. Dulu tak ramai orang cari. Ramai orang pandang CP je saham ni. Okay, ramai orang fikir saham ni berisiko. Tetapi bila ramai orang dah start share profit saham, ramai orang kata saham ni best, mulalah ramai orang nak belajar tentang saham. Dan inilah inilah cycle yang akan berlaku dari semasa ke semasa. Akan sentiasa ada orang nak belajar saham, akan ada ramai orang nak belajar saham dan kuasai ilmu saham ni bila sampai waktu ramai orang buat profit. Okay, tetapi masa pasaran saham tak berapa cantik, tak berapa okey, masa tu ramai orang akan kutuk saham, dan itulah perkara yang akan berlaku berulang-ulang kali dalam pasaran saham sampai bila-bila. Okay, jadi bagi saya yang terlibat dalam saham, saya remain cool sahaja. Okay, sebab saya tahu saham tu memang macam tu, dia lah permainan emosi. Okay, dan kita boleh melihat gelagat manusia dalam pasaran saham. Okay, so apa pun kita nak terlibat dalam saham, kita kena ada ilmu, kita kena make sure timing kita betul. Okay, satu perkara yang saya nak share dengan anda dalam saham ni, dia bukan anda kena jadi somebody untuk buat duit dalam saham. Anda tak perlu jadi menteri, anda tak perlu jadi pakar ekonomi, anda tak perlu jadi mathematician, anda tidak perlu jadi orang terkenal untuk buat duit dalam pasaran saham. Okay, dalam saham apa yang penting adalah anda kena timing pembelian saham tu anda tu betul. Okey, kalau anda beli saham yang betul, timing betul, harga saham tu naik, anda jual, anda akan buat profit. Walaupun anda bukan siapa-siapa, walaupun anda seorang newbie baru kenal saham. So itulah peluang yang ada dalam saham. Okey. Dan benda ni yang bestnya adalah ilmu saham ni boleh dipelajari, boleh dikuasai, boleh dilatih, boleh ditransfer daripada seseorang kepada seseorang. So apa kata anda dapatkan ilmu saham supaya anda boleh buat keputusan beli dan jual saham anda sendiri, okey, dan anda boleh lakukan aktiviti trade saham anda dengan yakin. Okey, so itulah perjuangan saya bersama dengan Saham Asri. In fact sekarang ni kita tengah dalam proses untuk online kan segala program kami yang kami sebelum ni buat secara live event. Okey, yang kami charge sampai RM2,000, RM3,000 seorang. Okey, sekarang kita tengah cuba untuk onlinekan dia supaya anda ada possibility untuk belajar secara online, especially dalam tempoh PKP ni. Okay, dan for sure bila masuk bulan Ramadan, okay, cakap sikit pasal bulan Ramadan yang akan masuk pada insyaAllah hari Jumaat ni, Jumaat Sabtu ni, kita akan masuk dalam bulan Ramadan di mana kita kena duduk kat rumah dan kita tak boleh nak makan. Kalau sebelum ni, sekarang ni kita dalam tempoh PKP, dah lah duduk dalam tempoh PKP, tetapi kita boleh makan. Jadi nak makan bila-bila makan lah, suka hati nak makan. Makan siang boleh, nak makan tengah hari boleh, nak petang nak makan lagi, masak macam-macam. So beli makanan, beli nugget, beli sausage, beli puding lah, beli air, jus lah, apa semua kita boleh makan. Waktu PKP ni tak ada orang kacau kita sebab tempoh PKP tak boleh pergi mana-mana, duduklah kat rumah dan makan. Tapi bila tempoh masuk bulan Ramadan pula dan kita melalui tempoh PKP nanti, kita kena duduk kat rumah, tak boleh buat apa-apa, dan kita tak boleh makan pula. Bukan tak boleh buat apa-apa, boleh buat apa-apa, banyak aktiviti boleh buat, tetapi tak boleh makan. So siang tu tak boleh makan. So bayangkan kita dah satu aktiviti kita iaitu makan, tak boleh makan. Jadi kita akan kebosanan, bertambah bosan nanti. So apa yang kita boleh buat adalah kita luangkan masa untuk dengar video-video bermanfaat, live video macam ni. Dan juga insyaAllah nanti kita akan launch Premier Saham Asri dalam minggu ni ataupun minggu depan. Saya nak anda dapatkan Premier Saham Asri supaya anda dapat belajar macam mana cara untuk kuasai ilmu kajian saham, supaya anda tahu macam mana pilih kaunter saham yang berpotensi. Okay, alright. So malam ni, apa yang bestnya saya nak share dengan anda berkaitan dengan macam mana caranya nak buat profit dalam saham secara capital gain. Capital gain, bagi anda yang tak tahu, apa tu capital gain? Capital gain bermaksud kita beli saham tu pada satu harga, kemudian harga saham tu naik dan kita jual. So kita beli kat bawah, kita jual kat atas, kita akan buat profit secara capital gain. Capital gain bermaksud kenaikan harga saham, modal kita meningkat dia punya nilai. So modal kita mungkin RM5,000, okay, dan kita buat 10% profit. So kita akan dapat profit sebanyak RM500. So duit kita akan bertambah jadi RM5,500. So something like that. Okay, so
bayangkan duit anda berganda dari pasaran saham dengan sekadar menekan button buy dan menekan button sell di smartphone anda. Okay, so kalau anda rasa nak buat benda tu, dan saya nak anda stay dalam sesi live video saya ni sampai habis. Saya akan spend masa sekejap je untuk explain kepada anda macam mana kita nak buat benda tu. Okay, macam mana nak buat dengan tenang, dengan cara yang santai. Okay, tidaklah beremosi, relax, kita boleh buat duit dalam pasaran saham. Okay, dan ini adalah benda yang anda boleh buat. Okay, so saya nak anda stay dan bantu saya klik button share. Dan saya akan sharekan the best content saya pada malam ni, the best sharing saya malam ni bersama dengan anda. Dan macam saya cakap di awal sesi live video tadi, sesi live video ini akan di-delete sebaik sahaja kita selesai. Okay, dan saya nak anda stay dan dengar. Stay at home dan dengar apa yang saya nak sampaikan. Kalau tidak, anda terlepas untuk dengar sekali lagi kalau anda miss mana-mana point saya malam ni. Okay, alright. Nadia Zarul, tuan, betul ke next week or naik bulan 5 nanti macam slow dah saham? Or tak, or rumours. Kita tak pasti. Apa yang kita nak tengok adalah bulan 5 nanti kita akan go through sama-sama, kita monitor. Saya prefer untuk tidak predict apa-apa dalam saham sebab anything can happen in the stock market. Okay, kalau kita nak cakap bulan 5 pasaran saham jatuh, ada je counter saham naik. Okay, kalau kita expect bulan Disember pasaran saham naik, Januari pasaran saham naik, ada je counter saham jatuh. So jangan kita buat rumusan secara overall. Kita just fokus kepada kajian saham kita. Saya percaya macam tu dan saya tak tend untuk predict the market. Okay, monitorlah pasaran saham. Okay, Anas Nashri, Assalamualaikum Tuan Nizam. Technical chart dalam RHB Trade Smart memang delay ke untuk time frame daily 1 year? Yes, dia delay dan dia akan update pada pukul 11:30 malam setiap hari. Okay, alright. Syahrin Talib, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright. Okay, alright. So, siapa tu? Pars Lily, PKP akan dilanjutkan lagi ke? Saya tak tahu. Okay, saya tak tahu. Tapi melihat kepada keadaan ni, apabila moratorium dilanjutkan, diberikan tempoh sampai 6 bulan, kita boleh expect situasi ni akan berlanjutan. Okay, tapi apapun, kita akan dengar pengumuman dari Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay, alright. So, dah ready tak? Kita baru 70 orang ni. Mana lagi semua orang ni? Okay, cubalah klik like banyak sikit untuk saya. Bantu saya share supaya kita lebih ramai kawan-kawan kita yang join sesi live video pada malam ni. Okay, tapi tak apa, saya akan teruskan perkongsian saya. Kita dah pun 17 minit. Okay, dan jom kita teruskan. Okay, so macam mana caranya nak buat profit secara capital gain? Okay, so perkara pertama yang saya nak anda tahu, dalam saham ni, macam mana kita nak buat profit secara capital gain adalah kita kena beli sesuatu saham dan selepas kita beli saham tersebut, harga saham tu dia bergerak ke atas dan dia lebih tinggi daripada harga yang kita beli sebelum tu. Okay, dan kita berjaya jual di atas. Okay, kalau kita boleh buat macam tu, maksudnya kita dah buat profit secara capital gain. Okay, so bila kita cakap kita beli, harga saham tu naik, anda kena faham, dia tak semestinya harga saham tu naik dalam hari yang sama. Saya nak anda faham this rule yang saya nak anda faham tentang capital gain. Okay, bukan bermaksud beli hari ni pukul 9 pagi, 10 pagi anda beli, lepas tu mesti jual dalam hari yang sama. Tak semestinya. Capital gain bermaksud kita beli, harga saham tu naik, kita jual. Dan dia naik tu mungkin dalam masa 1 hari, mungkin dalam masa seminggu, mungkin dalam masa sebulan, mungkin dalam 3 bulan. So dia boleh, tempoh tu variable, dia boleh terbuka. Okay, so saya nak anda faham yang capital gain bermaksud dia boleh naik dan kita jual dekat atas, tetapi masa dia kita tak boleh nak tentukan. Okay, satu perkara yang saya nak anda faham, mindset yang betul tentang saham adalah kita tidak boleh mengawal pergerakan harga saham. Kita tak boleh paksa dia naik. Dia kalau nak naik, dia akan naik. Kalau dia tak nak naik, dia suka hati dia nak naik ke tak nak. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita hanya beli pada tempat yang betul, pada masa yang betul dan follow pergerakan tu naik. Dan must bear in mind juga, setiap kali kita beli saham, 2 perkara boleh berlaku. Yang pertama, harga saham tu naik dan kita buat profit. Yang kedua, harga saham tu jatuh dan kita mengalami kerugian. Itu adalah perkara yang pasti boleh berlaku dalam apa trade yang kita buat. So, saya nak anda bersedia dengan possibility ni. Kemungkinan yang harga saham boleh naik, harga saham boleh turun. Okay? Tidak ada holy grail teknik kita sebut. Tidak ada teknik suci istimewa, tidak ada. Okay, tidak ada teknik di dunia ni yang pasti menyebabkan harga saham tu naik. Tidak. Okay, sebab kita tidak boleh kawal apa yang berlaku selepas kita beli saham tersebut. Apa yang kita boleh buat hanyalah membaca trend,
membeli pada waktu yang betul dan follow pergerakan harga saham tersebut. Dia naik, alhamdulillah kita buat profit. Kalau dia jatuh, kita tahu nak bertindak jual macam mana. Okay, so itu adalah mindset yang saya nak anda pegang bila kita bercakap tentang capital gain, capital gain, capital gain. Okay, alright. Okay, alright. So, bila kita faham benda ni, kita akan kurangkan stres kita dalam activity trade saham. Sebab kita faham benda tu boleh berlaku. Harga saham boleh jatuh bila kita beli saham. Cuma, apa yang kita nak buat dalam activity trade saham kita adalah kita nak masuk membeli saham dengan possibility harga saham tu bergerak ke atas. Okay, supaya setiap kali kita beli tu dia nak sedang bergerak ke atas, bukannya bergerak ke bawah. So that's the idea kenapa kita mengkaji saham, supaya kita nak ada dalam position bergerak ke atas. Itu sentiasa idea kita. Kita faham dia boleh naik, boleh turun, tetapi kalau dia bergerak dalam ke atas dan kita membeli saham yang sedang bergerak ke atas, kita punya possibility untuk buat profit secara capital gain adalah lebih tinggi. So, apa yang kita buat dalam activity trade saham kita adalah kita nak tahu apakah ciri-ciri counter saham yang nak bergerak naik tersebut. Okay, macam mana kita boleh kata harga saham tu nak bergerak naik? Kita melihat kepada perkara yang dah pernah berlaku sebelum ni. Semua counter yang going uptrend, apa ciri-ciri dia? Apa bentuk dia yang terjadi sebelum dia going uptrend? Okay, so kita nak baca signal yang sama supaya kita bila kita beli saham nanti, kita berada dalam position bergerak ke atas. That's the idea of technical analysis dalam activity trade saham. Okay, so kita nak faham apa sahaja boleh berlaku, dua benda yang boleh berlaku, harga saham tu naik dan harga saham tu turun bila kita beli saham. Yang kedua, saya nak anda faham bahawa bila kita beli saham, kita nak berada dalam probability pergerakan dia ke atas. Okay, dia boleh bergerak ke atas sebab sebelum ni counter yang bergerak ke atas semua ada signal yang macam tu. Okay, so ciri macam tu. Jadi kita nak berada dalam position macam tu. So that's the idea of technical analysis lah. Okay, so saya harap anda faham apa yang saya sampaikan ni. Okay, dan kalau anda faham, sila komen faham. Komen faham dulu, itu yang penting. Okay, dua rule ni saya nak anda faham. Okay, tolong tulis dekat ruangan komen apa yang saya cakap tadi. Dua rule tu, dua rule yang saya nak anda faham. Okay, yang pertama, harga saham boleh naik, harga saham boleh turun. Yang kedua, kita nak berada dalam probability harga saham bergerak naik ke atas, which is uptrend lah. Okay, so bila kita faham dua konsep ni adalah macam mana kita nak buat profit dalam saham secara capital gain, adalah kita nak mengkaji apakah ciri-ciri counter yang going uptrend. Okay, counter yang nak bergerak ke atas tu, apa dia punya ciri-ciri dia. So, apa yang saya belajar over the year sejak 2014, macam mana kita nak tahu sesuatu saham tu bergerak naik, kita perlukan indikator, petunjuk yang memberi kita signal bahawa saham ni nak going uptrend lepas ni. So itu the idea dia lah. Okay, so dalam technical analysis, bila kita gunakan indikator, indikator tu apa? Indikator tu petunjuk, signal. Dia bagi signal kepada kita supaya kita tahu, oh okay, ni dia bagi signal untuk harga saham tu bergerak naik. Okay, jadi kita kena kuasai signal tersebut. Kita kena mahir membaca signal tersebut. Dan kita kena disiplin supaya kita boleh masuk membeli saham ketika kita nampak signal tersebut. Counter screening yang kita buat membantu kita untuk berada di setup ketika signal tersebut berlaku. Itulah idea yang saya nak sampaikan kepada anda malam ni. Okay, dan inilah ilmu mahal yang saya nak sampaikan kepada anda malam ni. Okay, so kalau anda tak dengar memang rugi. Okay, sebab saya nak anda faham the concept of technical analysis. Okay, macam mana kita nak buat duit dalam activity trade saham. Okay, right. Iklan dah sampai dah. Okay, right. Sementara saya iklan ni, sila klik like dan share dulu. Okay, right. Ni iklan. Bila saya nak share pasal ilmu saham, dia biasanya ada iklan. Iklan. Okay, right. Dah makan ke belum? Dah. Makan apa? Keropok. Keropok je? Okay, right. Keropok dengan ayam. Ya. Yeah. Ayam dah makan ayam 2. Ya, yeah. Okay, right. Dah share ke belum? Sementara kita beriklan-iklan ni, share dulu, okay? Nak pergi bermain. Ikut kakak main. Main kat sini lah. Tapi jangan bising-bising sangat. Ayah tengah cerita benda penting ni. Penting lah nak buat duit. Okay, right. Okay, right.
Alright, Muhammad Firdaus kena mahir baca signal. Okay, Syahrin Talib, indikator counter yang akan buat reversal kena belajar macam mana nak trigger. Okay. Amirul Razmi, okay dah share. Terima kasih kerana share. Yang lain dah share ke belum? Kalau dah share, komen dan share. Share ada button kat sini kot. Klik button share, okay. Okay, alright. So, saya sambung balik. Berkaitan dengan cara buat duit dalam saham secara capital gain adalah kita nak berada dalam possibility harga saham tu dia bergerak ke atas. So, kita kena tahu ciri-ciri counter yang going uptrend tu macam mana. Dia. Okay, alright. So, kita kena tahu, okay. So, nak tahu macam mana ciri-ciri counter yang uptrend tu, kita boleh try and error. Kita tengok counter-counter yang going uptrend, kita tengok berapa chart yang going uptrend dan kita tengok pattern dia yang mana memberikan signal uptrend yang konsisten. Maksudnya indikator petunjuk tu memberikan signal yang konsisten berkaitan dengan uptrend tersebut. So, kalau kita dapat make conclusion, oh counter yang uptrend macam ni macam ni counter yang uptrend, dia ada signal-signal macam ni, maka kita boleh jadikan dia satu formula untuk kita berada dalam counter yang uptrend. So, next time kalau counter tu jadi signal macam tu, kita expect counter tu akan going uptrend because semua counter yang uptrend sebelum ni dia ada signal macam tu. So, kita nak set dia satu formula. So, apa yang anda kena buat adalah anda kena mengkaji saham secara backdated. Anda tengok saham-saham yang going uptrend, apa signal dia, apa indikator dia yang konsisten. Setiap kali dia going uptrend mesti nampak signal tu. So, anda kena buat macam tu. Itu caranya macam mana anda nak dapatkan formula uptrend. Okay, which is anda kena tengok counter yang uptrend banyak kali. Okay, counter-counter semua lain semua signal dia lebih kurang sama. So saya tengah bagi anda info yang mahal ni untuk anda faham. Okay, so caranya adalah anda kena tahulah nak buka chart macam mana, anda kena tahu macam mana nak baca indikator. Okay, indikator tersebut untuk anda dapatkan jawapan dia counter uptrend tu macam mana. Okay, alright. Terima kasih kerana share. Okay, Shuib Gonzales, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nick Muhammad Zawawi dan share. Chiu Bun Eng dan share. Amirul Razmi, kena buat try and error ke tuan? Adakah kita nak buat try and error? Okay, Muhammad Lutfi, masa nak entry bawah 20 stochastic slow masa saham tengah berlangsung atau malam masa saham close? Macam mana nak entry masa saham tengah close tuan? Okay, Amirul Razmi, kalau gitu kena buat backdaters. Okay, alright. So, okay, so the idea adalah kita nak tahu counter yang uptrend tu macam mana. Okay, so caranya lah kita melihat counter-counter yang backdated, tengok uptrend tu jadi macam mana. Okay, so tadi tuan siapa tadi? Tuan Amirul Razmi kata kena buat try and error ke nak cari uptrend tu? Itu soalan dia yang baik. Okay, so persoalannya sekarang, kalau anda nak cari uptrend tu dan nak formulatekan dia kepada satu sistem yang membolehkan anda tahu, okay, signal macam ni dia akan going uptrend, anda kena try and error lah. Cari daripada 1000 counter yang ada dalam Bursa Malaysia yang going uptrend, counter yang mana, tengok signal satu-satu dan jadikan dia satu formula. Itu anda kena buat. So, soalan saya, senang ke susah kalau kita nak generate our own formula dengan melihat benda yang backdated dan test dia di pasaran saham secara terbuka untuk make sure formula tersebut betul, tepat untuk kita gunakan. Senang ke susah untuk kita buat macam tu? Okay, senang tak kalau kita nak cuba buat backdated studies, cari formula uptrend yang konsisten dan kemudian kita kena test dia di pasaran saham terbuka, dapatkan result, kemudian kita nak jadikan dia satu sistem. Senang ke susah? Cuba fikir. Cuba fikir, senang ke susah nak buat macam tu? Okay. Okay, so jawapan dia adalah susah lah. For sure susah. Sebab berapa banyak counter yang kita nak ambil untuk pastikan formula yang kita gunakan tu konsisten. Okay, ataupun meyakinkan. Jawapan dia susah. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak leverage kepada pengalaman orang lain yang tahu sistem tersebut. Okay, yang boleh explain kepada kita macam mana nak cari uptrend yang betul supaya setiap kali kita nak beli saham, kita boleh gunakan sistem tersebut. Kita boleh gunakan sistem tersebut untuk activity trade saham kita. Okay, so
rather than try and error, langgar dinding banyak kali, buat cuba tak jadi, cuba tak jadi, okay, dah habis dah berpuluh ribu dalam saham, barulah kita dapat satu formula yang kita nampak dengan jelas. Rather than kita habiskan berpuluh ribu untuk try and error, apa kata kita dapatkan satu sistem yang dah terbukti berkesan pun, yang dah hasilkan result. Okay, so kita belajar benda tu dan kita implement dalam activity trade saham dan kita fokus untuk dapatkan result. Itu adalah perkara yang lebih mudah untuk kita lakukan, okay, untuk make sure kita boleh buat profit dalam saham. Okay, so saya nak anda faham berkaitan dengan sistem uptrend yang kita nak fahamkan kat sini. Dan bila kita bercakap tentang uptrend, ramai orang silap juga benda ni. Ramai orang silap berkaitan dengan uptrend. Okay, siapa nak tahu apa kesilapan orang? Kalau ramai orang komen nak tahu kesilapan tu, nak tahu kesilapan, saya explain sekarang. Tapi kalau tak ada orang respon kat saya simpan lah. Malam ni kita live pun dah 30 minit. Okay, so saya tengok ada tak orang serius nak tahu kesilapan ramai orang dalam menentukan uptrend dalam activity trade saham ni dan nak trade. Okay, ramai orang silap. Okay, ramai orang silap. Saya tengok ramai orang silap dalam menentukan uptrend. Saya nak share dengan anda malam ni. So, komen nak tahu. Saya nak kalau boleh 20 orang komen nak tahu dan saya akan share dengan anda apa kesilapan ramai orang dalam menentukan uptrend. Okay? Ada ke orang ni? Macam tak ada orang je. Ke saya cakap seorang-seorang ni? Tak ada like pun, tak ada like. Saya dapat bunuh seekor nyamuk kat sini. Sambil-sambil live ni dapat bunuh seekor nyamuk secara live. Okay. Okay, terima kasih kepada anda yang komen nak tahu. Memang spotting anda. Okay, so kesilapan ramai orang dalam saham ni, dia belajar tentang uptrend secara teori, bukannya secara praktikal untuk trade saham. Okay, so ramai orang bila kita cakap nak berada dalam going uptrend supaya kita boleh buat profit secara capital gain, ramai orang dia akan Google ataupun pergi belajar tentang uptrend ni. Dia akan faham uptrend adalah formation of higher high and higher low. Bermaksud counter saham tu, harga saham dia tu, bila dia bergerak naik, kemudian dia jatuh, dia naik lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelumnya. Okay, itu bermaksud uptrend. Okay, so ramai orang faham formation of higher high and higher low adalah pembentukan uptrend. Tetapi bila kita belajar uptrend bermaksud the formation of higher high and higher low. Jangan jerit-jerit. Apabila kita belajar formation of higher high and higher low adalah maksud uptrend, ramai orang pergi cari higher high and higher low untuk menentukan uptrend. So, bila dia tengok chart, dia tengok harga saham tu boleh naik daripada ketinggian sebelumnya, maksudnya dia adalah uptrend. Okay, dan dia cuba trade saham pada waktu macam tu. Itulah kesilapan ramai orang sebab belajar saham secara teori. Apa yang kita nak buat dalam activity trade saham adalah bukan kita nak trade saham counter yang dah jadi uptrend. Kita nak trade saham yang belum jadi uptrend ataupun baru nak start uptrend. So that's the idea. So apa yang saya nak beritahu anda, bila anda belajar sistem yang saya nak cuba explain kepada anda dalam expert saham mastery ataupun premier saham mastery saya adalah, kita nak berada dalam position di mana kita membeli saham tersebut dengan potensi uptrend, tetapi uptrend tu belum berlaku. Dia belum berlaku lagi uptrend, tetapi kita dah beli dah. Sebab dia ada signal tersebut. Signal permulaan uptrend. Itu yang saya nak sampaikan kepada anda. Sebab tu kita kena faham macam mana nak gunakan indikator dengan betul. Okay, supaya kita berada di setup permulaan uptrend. Uptrend tu belum berlaku lagi. Dia baru nak start terjadi. Okay, kemudian barulah kita ride the trend ke atas. Okay, so ni skill set paling mahal sekiranya anda nak buat profit secara capital gain. Which is, kalau anda tak tahu caranya untuk mencari setup permulaan uptrend, anda akan beli saham tu di atas. Masa harga saham tu dah jadi uptrend, baru anda pergi beli. Itu kesilapan ramai orang. Sebab dia ingat dia beli saham yang uptrend. Dia berada dalam uptrend, maksudnya dia akan buat profit. Tetapi dia beli sebenarnya di pertengahan trend, di pertengahan uptrend, ataupun dah di hujung uptrend. Uptrend tu dah jadi cantik, baru dia beli. Dia expect harga saham tu naik lagi. Tetapi sebenarnya uptrend tu sudah berakhir. Maka dia akan jadi downtrend ataupun sideways lepas tu. Maka dia akan terperangkap dalam keadaan yang dianggap sebagai uptrend. Okay? So apa yang kita nak buat?
saya rumuskan balik, apa yang kita nak buat adalah kita nak belajar indikator dalam technical analysis supaya kita dapat mencari setup permulaan uptrend. Okay, supaya setiap kali kita nak beli saham tu, harga saham tu baru sahaja nak bergerak naik, dan masa kita beli tersebut, kita kena set up trading plan supaya sekiranya harga saham tu naik, kita akan buat profit. Tetapi sekiranya harga saham tu jatuh, kita tahu nak jual di mana supaya risiko kerugian kita adalah sangat-sangat rendah, iaitu bawah 10%. Okay, so itu adalah perkara yang saya ingin anda faham tentang macam mana kita nak buat profit secara capital gain. Kita kena beli di timing yang betul, di permulaan uptrend yang tepat. Okay, so anda kena belajar berkaitan dengan technical analysis, kena kuasai technical analysis dengan betul. Okay, dan make sure anda boleh baca indikator tu dengan betul dan beli pada waktu yang betul. Kadang-kadang ramai orang dia baca betul tetapi dia beli tu pada waktu yang salah, sebab dia tak boleh nak disiplinkan diri dia untuk beli berada pada waktu yang betul tersebut. Ataupun counter screening yang dia buat tu tak berapa padu. Okay, maksudnya dia screening counter, dia tak bersedia pada waktu sepatutnya dia beli saham tersebut. Okay, itu masalah yang biasanya dihadapi oleh ramai orang dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Okay, dan menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam saham berbanding keuntungan. Okay, so itulah rahsia dia. Rahsia dia macam mana kita nak buat profit dalam saham secara capital gain adalah kita kena kuasai teknik untuk berada di permulaan uptrend dan prepare diri kita supaya kita boleh protect diri kita dalam aktiviti trade saham kita. Okay, Amanda, no. Okay, right. Okay, Amirul Razmi, permulaan uptrend bagi saya adalah pengakhiran downtrend untuk nak jadi uptrend. Betul tak tuan? Betul lah kot. Ju Ami is watching, Cik Mi is watching. Okay, alright. So, itulah rahsia dia macam mana kita nak buat profit dalam saham. Kita kena berada dalam counter yang nak going uptrend. Kita beli pada waktu yang betul dan sentiasa standby. Sekiranya harga saham tu tak going uptrend, kita limitkan kerugian kita kepada beberapa percentage sahaja. Okay, alright. So, this is the concept yang saya nak anda faham sekiranya anda nak jadi seorang trader saham. Dan along the way, harga saham memang akan turun dan naik. Itu adalah perkara yang biasa berlaku dalam saham, but the most important thing adalah harga saham tu bergerak ke atas akhirnya dan kita boleh jual ketika harga saham tu berada di atas. Okay, so itu adalah activity trade saham. Kita akan buat profit secara capital gain. So how good you are dalam technical analysis, berapa bagus anda buat screening counter untuk berada dalam permulaan uptrend, semua tu akan menentukan anda boleh buat profit secara capital gain secara konsisten ataupun tidak. Tapi kalau anda tidak ada sistem ni, anda tak tahu nak baca indikator macam mana, anda tak tahu permulaan uptrend tu macam mana bentuknya, maka anda akan struggle dalam aktiviti trade saham. Okay, dan anda akan gagal untuk buat profit secara konsisten dalam saham ni. Okay, alright, boleh faham tak semua? Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan ni bantu anda untuk faham apakah yang penting dalam aktiviti trade saham. Okay, mindset kena betul. Okay, jangan kita buat aktiviti trade saham tanpa sistem yang terbukti berkesan. Okay, dan sentiasa protect diri anda dalam aktiviti trade saham, sebab aktiviti trade saham ni ada risiko kerugian. So kita tidak mahu terperangkap dalam counter yang jatuh sampai kita rugi 30-40% dalam saham dan wipe out kita punya capital ataupun modal kita. Apa yang kita nak buat adalah kita nak tinggikan probability kita buat profit, dan risiko kerugian kita adalah kecil. Okay, so itu adalah idea dalam aktiviti trade saham. Saya harap anda faham. Bagi anda yang newbie, yang zero knowledge berkaitan dengan saham, saya harap penerangan saya ini jelas, direct to the point. Okay, dan anda dapat bayangkan apa yang saya sampaikan pada malam ni. Kalau anda faham, anda rasa apa yang saya kongsikan bermanfaat, komen faham, komen terbaik, okay, dan sharekan video ini. Sebab saya rasa saya explain dengan apa yang sepatutnya saya cakap berkaitan dengan macam mana cara nak buat profit secara capital gain pada malam ini. Okay, alright, Amirul Razmi, technical analysis ni ada dalam PSM kan tuan? Tak sabar nak tunggu. InsyaAllah PSM akan ada ilmu tentang technical analysis. In fact, PSM bukan hanya berkaitan dengan technical analysis. Kita akan belajar fundamental analysis, kita akan belajar tentang technical analysis, counter screening dan trading plan. 4 modul overloaded content untuk membantu anda untuk buat kajian saham penuh. Okay, belajar secara online. Okay, insyaAllah akan launch pada minggu ni ataupun minggu depan ni.
hopefully nya membantu ramai orang untuk buat kajian saham dengan baik. Okay, alright. Chiu Bun Eng, sharer kita faham dan terbaik. Syahrin Talib faham tuan. Syaiful Bahri faham terbaik tuan. Muhammad Niza Kusaini 2 faham tuan. Rizal Muhammad Sairi, top fan saya terbaik. Mizahari terbaik. Okay, Amirul Razmi faham tuan, terbaik. Okay, terima kasih kepada anda yang komen. Okay, dan terima kasih banyak kepada anda yang menonton video ini secara live. Okay, dan hopefully ianya bermanfaat. Okay, Chiu Bun Eng, skill indicator ada. Ada apa? Skill indicator nak belajar kena faham cara baca indikator dengan betul. Okay, sebab anda kena belajar sistem. Okay, sebab kalau anda belajar melalui Google, anda pergi tengok kat Google, belajar indikator dan sebagainya, tetapi anda tidak ada sistem, maka anda tidak akan dapat buat activity trade saham dengan yakin. That's the problem. Okay, so apa kata anda belajar sistem yang dah terbukti berkesan, yang menghasilkan result, dilakukan oleh pakar-pakar saham, okay, dan juga dilakukan oleh newbie-newbie saham yang baru nak mulakan langkah dalam saham pun dah dapat result. So itulah yang sepatutnya anda fokuskan. Okay, dan insyaAllah kita di Saham Masri committed untuk bantu anda untuk kuasai ilmu ini. Alright, dan saya harap anda boleh ada mindset yang betul untuk belajar saham. Okay, jangan treat saham seperti satu perjudian. Okay, jangan lakukan saham secara membuta tuli. Okay, dan pastikan anda buat profit dalam saham dan elakkan kerugian besar dalam saham. Okay, buat profit dalam saham saya tak risau sangat. Yang penting adalah anda protect diri anda supaya tidak rugi besar dalam saham. Okay, so itu adalah concern saya. Saya nak bantu anda untuk terlibat dalam saham ni dengan cara yang betul, dan insya-Allah anda akan berjaya dalam saham sekiranya anda committed, anda fokus, konsisten dan usaha sedaya upaya untuk lakukannya dengan betul. Okay, alright. Chiu Bun Eng, dalam PSM ada ajar about indicator. Yes, insyaAllah kita akan ajar tentang indikator. Okay, dan macam mana nak gunakan indikator secara teknikalnya. Okay, so insyaAllah kita akan go through benda tu dalam PSM. Okay, alright. Muhammad Lutfi, tuan pakai setting apa untuk BB, MACD dan DMI? Jawapannya default setting sahaja. Okay, Syuib Gonzalez, saya faham, tapi macam mana kita nak tahu uptrend sedang bermula? Kena belajar. Syuib Gonzalez kena belajar. Anda kena faham dulu uptrend tu macam mana dan apakah signal yang kita nak baca dalam charting kita. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi live video pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang setia menonton. Jangan lupa untuk follow Nizam Malik page, klik like, okay, dan sharekan page ini dengan kawan-kawan anda, dan jangan lupa untuk join newbie saham group. Okay, dalam tu ada banyak video berkaitan dengan saham, tentang kewangan dan juga motivasi supaya anda sentiasa terinspirasi untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Alright, dan saya harap anda dapat sharekan video ini kepada kawan-kawan anda yang tertanya-tanya macam mana caranya nak buat profit secara capital gain dalam aktiviti trade saham di Bursa Malaysia. Okay, so sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi. Bye-bye.